Okey. Khairul pelajar NDP ke? Khairul Ikhwan. Ya Puan. Berapa sekolah cukup ke ni? Ke dah boleh mula? Apa Puan? Dah boleh mula? Saya rasa dah boleh Puan. Ada apa-apa? Ada apa? Ada pengerusi ke tak? Ke terus je? Sebab saya tengok macam kamu ada 19 orang. Satu sekolah berapa orang, Khairul? Satu sekolah tu ada matematik, ada 2 orang. Ada yang seorang. Ada 2 orang ya? Saya tengok baru, mana tolak kamu, tolak saya. Mana baru 8 buah sekolah ni. 8 kali 2, 16. Yang tu saya tak pastilah Puan. Ya, saya pun tak dapat info bilangan sekolahnya. Okey, tak apalah. Okey, kita tunggu. Dah 2.35 dah ya. Saya set present dulu sekejap ya. Okey, boleh nampak? Boleh Puan. Okey. Terima kasih. Okey, SAS Cikgu Syahrul. Okey ya. Tu saya rasa kan ada masuk lagi. 11 ada masuk lagi seorang. Boleh tunggu lagi 3 minit cikgu-cikgu? Ada yang terlewat baru habis kelas ke? Okey. Okey. Semua okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua, cikgu-cikgu semua. Okey, pertamanya terima kasih saya bagi mewakili IPG Kampus Ipoh mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu ini mewakili guru besarlah yang sudi menerima anak didik kita untuk menjalani praktikum yang kedua. Khairul, praktikum yang kedua dah ya. Tinggal berapa bulan lagi nak menjadi cikgu lepas ni. Okey. Sebelum tu, boleh saya tahu ada tak yang baru pertama kali jadi guru pembimbing? Okey. Ramai juga. Janet. Okey. So tak apa ya. Nanti apa-apa boleh tanyalah ya. Okey dah. Tambah lagi 13 orang. Sekejap. Lagi 2 minit kita tunggu ya. Mungkin ada yang cikgu baru habis kelas, baru habis makan. Okey. Okey, saya Puan Rosmah Ramli, penyelaras praktikum Jabatan Sains dan
matematik Jabatan STEM sekarang. Jadi kalau ada apa-apa permasalahan, cikgu boleh berhubung dengan nombor telefon yang saya sertakan dalam slide ni ya. Boleh nampak kan? Okey, pertamanya untuk pemakluman cikgu-cikgu semua, pelajar unit V ataupun ambilan tahun 2020 ini merupakan pelajar yang menjalani praktikum untuk kali yang kedua. Jadi praktikum ni sangat penting bagi pelajar-pelajar ni untuk mereka menguasai skill ataupun kemahiran mengajar. Cuma yang seperti yang kita sedia maklum, kalau kita tengok perjalanan praktikum kali ni sama seperti praktikum tahun lepas kan. Maksudnya bila perubahan kemasukan dah jadi bulan 3 tu, dia jadi masalah kepada pelajar. Bila dia orang masuk je praktikum kali ni terus jumpa dengan peperiksaan, betul. So maksudnya adakah semua sekolah di sekolah cikgu minggu depan 2 minggu berturut peperiksaan final exam, peperiksaan akhir tahun, ya. Betul. Cikgu Nazar pun cakap itu ya. Cikgu okey. Wang pun ya. Maksudnya okey, pelajar ni kalau untuk matematik betul-betul ya. Okey. So kalau untuk matematik mereka mungkin kata ada masalahnya segi awal ni lah, tapi saya rasa insya-Allah boleh disusun supaya permasalahan ini kita boleh atasi. Jadi untuk pengetahuan cikgu, bila masa diorang masuk saja praktikum, semua pelajar ini kena menyediakan rancangan pengajaran tahunan yang kita panggil sebagai pengajaran 12 minggu. So maksudnya cikgu sebagai guru pembimbing kena pastikan pelajar-pelajar praktikum ni dia buat rancangan tahunan ataupun rancangan 12 minggu. Yang kita sebutkan rancangan mingguan yang mengikut bilangan pelajar yang akan yang sepatutnya pelajar ini menjalani praktikum. Jadi 12 minggu. So masa minggu peperiksaan ni pelajar ini still kena buat rancangan 12 minggu. Cumanya mereka akan masukkan standard pembelajaran mengikut minggu yang cikgu bagi kepada pelajar-pelajar yang akan menjalani praktikum ni. Jadinya untuk 2 minggu yang pertama ni pelajar dia still masukkan rancangan mingguan pertama. Kata dia masuk ni terus peperiksaan, dia masuk minggu pertama peperiksaan, tapi pelajar still kena buat perancangan. So dia kena masukkan juga rancangan minggu pertama sampailah rancangan minggu ke-12. Cumanya sekiranya penuh, tak ada langsung slot kelas untuk sepanjang 2 minggu ni, so pelajar ini dia akan catatkan dekat ruangan catatan dalam rancangan standard yang perancangan mingguan yang dia buat selama 12 minggu tu. Rancangan tahunan yang dia buat selama 12 minggu. So dia akan dalam ruangan catatan pelajar ini kena tulis dibawa rancangan ini dibawa ke hadapan kerana peperiksaan. Maksudnya dalam perancangan minggu yang terlibat dengan peperiksaan, pelajar kena tulis macam tu. So apa yang cikgu-cikgu saya nak maklumkan, yang pelajar praktikum ni masih kena buat rancangan semester 12 minggu, rancangan tahunan 12 minggu mengikut bilangan dia orang kena praktikum. Yang kedua, rancangan mingguan minggu 1 sampai minggu ke-12. Dan yang ketiga, rancangan harian. Untuk rancangan harian, bagi jadual-jadual yang terlibat dengan peperiksaan, masuk minggu peperiksaan ni, so katakan minggu pertama ni ada 2 kelas, Carol, 2 kelas. So katakan Isnin, Selasa ada kelas, dia kena buat RPH tu. Hari Isnin buat RPH, so katakan RPH tu tak dapat dijalankan kerana ada peperiksaan, so buat dalam ruangan catatan, dibawa ke hari Khamis kerana
peperiksaan. So kalau Khamis pun tak boleh laksanakan, dibawa ke minggu hadapan, Isnin minggu hadapan kerana peperiksaan. So bawa sampailah rancangan itu boleh dilaksanakan. Cuma nanti kalau kita maklum yang ada 2 rancangan minggu yang kamu dah rancang, yang pelajar-pelajar ni dah rancang nanti kan cikgu, dia orang kena cuba laksanakan juga rancangan tu dalam ekstra minggu yang diorang ada tu. So maksudnya ada lagi 12 tolak 2, ada lagi 10 minggu, so dia kena laksanakan dalam masa habiskan perancangan itu. So setakat ni ada boleh ke? Boleh ya? Kalau dia seorang macam cakap seorang kan, tak ada respons, senyap, dia dalam tengah hari. Okey ke? Boleh? Okey, saya teruskan. Okay, Carol boleh dengar ya? Okey. Okey, terima kasih Cikgu Janet. Okey, so untuk waktu pengajaran, waktu untuk pelajar mengajar adalah 8 hingga ke 8, saya betulkan ya. 8 hingga ke 12 waktu. 10. Okey, 8 ke 12 waktu. Iaitu 6 ke 8 waktu teras, 2 ke 4 waktu elektif teras. Cumanya saya sangat minta pelajar-pelajar ni diberikan 4 waktu seminggu supaya ilmu yang pengajaran matematik, penguasaan pedagoginya mantap. Kalau dia dapat 2 minggu sahaja seminggu, sebab semua pelajar ni adalah elektif mat, jadi kalau bolehnya saya minta cikgu dapat berikan mereka 4 waktu maksimum supaya penguasaan matematiknya menjadi mantap. Jadi walaupun dia elective maths, dia boleh menguasai pedagogi kandungannya dengan baik. Jadi harap-harap semua mendapat 4 waktu maksimum. Okey. Jadi saya faham maklum bila masa pelajar tu dah habis peperiksaan, dia ada 2 cara. Either pelajar ini dia beri kata dia buat ulang kaji topik yang dah belajar. Katakan pelajar ni dapat jadual waktu tahun 3. So either dia mengulang kaji skill kemahiran tahun 3 ataupun dia diberi topik tahun 4, tetapi mungkin agak sukar bagi mereka sebab pelajar ni belum belajar lagi. Tapi ialah terserahlah kepada cikgu. Maksudnya nak bagi pelajar tahun 3 ni belajar matematik untuk yang tahun 4 ataupun nak mengulang pelajar yang tahun 3. So maksudnya begitu. Jadi kalau dia mengajar, maksudnya belajar ni tahun 3, dia belajar kemahiran tahun 4, jadi lebih mudahlah. Mungkin pelajar ini akan lebih fokus supaya bila masuk tahun 4, cikgu dah boleh buat pengulangan, maksudnya ulang saja, dan dia orang dah kuasai bilanya dah dia belajar, murid ni dah belajar dengan pelajar-pelajar praktikum. Itu cadangan saja. Jadi apa-apa keputusan dibuat oleh pihak sekolah. Okay, boleh cikgu Cikgu Jamilah, okey. Boleh dengar? Okey. Ada ke? Ya, cikgu. Cikgu Morgana panggil Morgana ya? Okey. Okey. So boleh dengar ya. Okey, seterusnya ini kehendak MQA ya, sekurang-kurangnya satu waktunya adalah 30 minit. Okey. RPH, macam yang saya dah katakan tadi, pelajar mesti siapkan RPH. Dan kalau boleh rancangan tu dah disemak oleh cikgu sebagai guru pembimbing, dan mereka ni dah hantar rancangannya awal hari Jumaat ni dah hantar. Okay, untuk yang minggu hadapannya supaya guru besar dah semak rancangan mereka. Jadi tak adalah
timbul permasalahan tidak menyediakan RPH untuk pengajaran minggu hadapan. So maksudnya pelajar ni dah siap rancang untuk pengajaran mereka supaya cikgu sebagai guru pembimbing dapat tengok dulu betul tak apa yang dia buat, aktiviti yang dirancang sesuai ke tidak, tengok fokus temanya tu kena tak kena dan sebagainya. Jadi maksudnya bila sampai minggu depan, rancangan untuk 2 hari atau 2 hari ya, biasakan 2 jam tu 2 hari kan. 2 hari pengajaran tu dah siap dirancang oleh pelajar-pelajar ataupun pelatih, guru pelatih praktikum. Okey. Dan untuk pemantauan pula, cikgu-cikgu harapnya, okay Carol, kamu kena sediakan, oh sorry, dia bukan sekarang bukan e-portfolio lagi kan Carol? Carol, hard copy dah kan Carol? Betul, sekarang guna hard copy. Untuk tahun ni masih hard copy. Saya dengar macam tahun depan dah nak balik pada tapi tak pasti lagi Untuk SEM ni, pelajar masih menyediakan hard copy. Jadinya file-file portfolio ni pelajar atau guru pelatih kena bagi pada guru pembimbing untuk disemak. So kita tak nak timbul isu-isu yang seperti mana praktikum sebelum ni, RPH-nya tidak disemak. File-filenya langsung tidak ada tanda tangan oleh guru-guru pembimbing. Jadi kita nak kalau boleh perkara-perkara ni kita tak nak berlaku lagi lah. So kita nak semua file dia dibimbing ataupun ditanda tangan supaya sebab saya nampakkan begini. Bila labnya hujung tahun macam ni, pelajarnya dah orang kata dah down, kurang berminat, maksudnya tidak orang kata dah hujung tahun kan, kita faham masa ni lah sekolah dah merancang untuk pergi rombongan dan sebagainya. Jadi mood pelajar ni dah lari. So dengan adanya bimbingan daripada cikgu-cikgu, dengan adanya penyemakan daripada cikgu-cikgu, so saya harapnya murid di sekolah akan dapat, murid di sekolah dan juga guru pelatih ni akan dapat menguasai kemahiran yang sepatutnya dia kuasai walaupun dengan permasalahan teknikal yang berlaku sekarang disebabkan oleh PKP. Okay, so kalau boleh kita tak naklah sampai hujung semester baru dah kalut-kalut nak hantar tanda tangan guru pembimbing. Dia harapnya, okay, Carol ingat ya, untuk akhirkan beritahu pada semua kawan-kawan kamu, pastikan hantar setiap minggu. Okay, dan hantar tu memang hantar dan pastikan disemak dan dipantau oleh guru pembimbing setiap RPH yang kamu buat supaya permasalahan sebabkan cuti dan sebagainya sekarang ni tak menjadikan kamu kata kurang dapat ilmu. Okay? Boleh ya? Boleh Puan. Bagus. Okay, so ni tak ada muat naik dah lah ya. Okay, saya masih ni tak terlupa nak ubah. Okay. Okay, so setiap RPH ni kena sediakan ni bukan sehari seminggu sebelum ya. PDP dia dah siap, dah semak, dah kan, dan tuliskan nota kaki dan ambilan pada sebelah kiri supaya bila kamu nak hantar ke apa ke, senang nak tengok terus. Okay. Jadi untuk praktikum bertema, pelajar semua dah didedahkan tentang tema-tema yang mereka kena pilih. Jadi ada 4 tema yang mereka boleh pilih. Jadi Carol, jelas tak apa yang dimaksudkan dengan tema ni? Kena Carol je. So Carol. Jelas Puan. Okay. So maksudnya bila katakan mereka ini fokus pada tema penerangan konsep perancangan, pada tema perancangan ataupun pada tema pelaksanaan. Pada tema-tema ni pelajar perlu memberi penekanan yang lebih. Maksudnya kat sinilah macam mana fokusnya dibuat. Okay. Jadi pada tema ni dia macam mantapkanlah dia punya walaupun tapi sebenarnya overall RPH tu perlu
fokuskan. Cuma lebihnya perhatian diberikan pada tema yang dipilih. Okey, so setakat ni ada apa-apa masalah? Boleh saya teruskan? Okey, untuk my forum, pelajar akan untuk makluman cikgu-cikgu semua ya, pelajar perlu muat naik 3 RPH ke dalam my forum, iaitu 1 RPH major, 1 RPH elektif dan 1 RPH pokok. Jadi bila pelajar muat naik, pastikan kamu ya maklumkan kepada guru pembimbing yang kamu dah muat naik kamu punya folder-folder tu ya. Jadi cikgu-cikgu boleh tanya, boleh tengok, boleh pantau, pastikan mereka dah muat naik semua RPH yang sepatutnya. Tak banyak dah, kalau dulu semua kita kena muat naik, tapi sekarang dah tak banyak. Okey, ada 3 sahaja yang perlu dimuat naik. Okey. Okey. So, journal pun masih buat naik. Boleh tag mana-mana pensyarah yang akan menyemak ya. Okey. Untuk bilangan penyeliaan, guru pembimbing ada 3 kali penyeliaan elektif dan 1 kolaborasi serta 1 penyeliaan bersama. Jadi semua cikgu, setiap kali penyeliaan, cikgu boleh isikan dalam borang PR1. Okay. Borang PR1, kalau biasanya pelajar ataupun guru pelatih akan berikan. Ya Carol, betul tak? Betul Puan, biasanya kita orang yang sediakan untuk guru pembimbing lah. Jadi cikgu-cikgu boleh dapatkan borang PR1. Dia akan bagi borang PR1, borang klaim, lagi semua maklumat yang perlu untuk predikum kepada cikgu-cikgu sebagai guru pembimbing. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas sudinya cikgu menjadi pembimbing mereka supaya mereka juga cemerlang macam cikgu-cikgu di sekolah nanti. Okey, setakat ni okey, ada masalah? Boleh ke? Ya, saya teruskan ya. Okey. Okey, cuma borang kolaborasi tu, untuk yang kolaborasi tidak semestinya guru dan juga pensyarah berada dalam kelas yang sama. Boleh juga kolaborasi tu boleh dijalankan secara maya, secara WhatsApp. Okay, bila ni dan kita cuma isikan borang tu sahaja. Untuk penyelidikan bersama sahaja yang kita akan buat bersama dengan, pensyarah akan buat bersama dengan guru pembimbing. Okey. Ya. Okey. Ini untuk lawatan sosial. Kali pertama biasanya ni lawatan sosial lagu pensyarah meja yang akan pergi dulu. Kemudian barulah pensyarah daripada elektif yang akan pergi. Okey. Dan biasanya kita akan terus buat penilaian bimbingan. Okey, untuk makluman cikgu-cikgu, pelajar ini, guru pelatih ini kena buat pengajaran berpasangan sebanyak 2 kali. Iaitu 1 untuk major dan juga 1 untuk elektif. Tapi cikgu kan pembimbing guru elektif. Jadi pelajar ini kena buat pengajaran berpasangan. Make sure that mereka ni buat pengajaran berpasangan, takut terlepas, pandang tak buat pula. Okey. Yang seterusnya. Ini sama yang seperti yang saya dah bagi tahu tadi. Jadi kita akan isikan borang PR 2 setelah perbincangan bersama kita lakukan antara pensyarah dan juga guru pembimbing.
Untuk claim, saya lupa ya, untuk claim rasanya praktikum dah maklumkan kan Kak Cikgu? Dah taklimat kan? Dah taklimat untuk kata okey. Ya, saya screenshot sekejap bukti nak hantar ke praktikum. Okey. Jadi untuk claim dah ada. Jadi jadi borang kita akan isikan borang PR2 tu nanti kita akan bincang, maksudnya guru pensyarah dan guru pembimbing akan duduk bersama melihat pengajaran dia dan kita akan bincang berapa markah yang kita akan berikan. Jadi kalaulah pelajar itu boleh dicalonkan cemerlang, minggu ke-9 dah kena siap dia punya semua penyeliaan. Dia sudah siap. Okey, minggu ke-9 tu ya. Okey. Pada minggu yang ke-7, pelajar ni, semua guru-guru pelatih ni akan menghadiri refleksi pertengahan praktikum dan mereka akan ke sekolah selama 2 hari ya Carol. Okey, Arpish, kejap lagi saya ni kan saya tunjukkan. Tapi rasanya macam mana ya? Saya letakkan link ke RPH. Tapi tak apa, nanti pelajar ni, semua guru pelatih ni dah ada format RPH. Jadi Carol, bakil pada semua yang minta kamu berikan RPH yang saya dah attach pada kamu masa taklimat hari tu kepada guru pembimbing. Boleh Carol? Boleh Puan. Okey. Jadi saya tak nak ambil masa sebab sekarang pun dah pukul 3, dah hampir 3:30 ya. Okey. So, untuk makluman, rasanya semua dah maklum kan. Jadi kalau harapnya guru-guru pelatih ni dapat dibimbing supaya hubungan antara mereka dengan cikgu sebagai pembimbing hormat, mana kena tuntut ilmu yang banyak daripada cikgu ya Harkirul. Cikgu-cikgu ni yang bimbing kamu ni banyak ilmunya. Jadi masa praktikum ni lah kamu dapatkan ilmu. Jadi mintalah cikgu-cikgu tengokkan hubungan bagaimana cara guru pelatih ini bersosial. Bukan hanya dengan guru sahaja, kita tak nak dia duduk dalam kelompok dia je. Kalau boleh tempatnya di bilik guru tu biarlah bercampur. Tak naklah dia kata dengan dunia praktikum dia je, tak nak berkawan dengan orang. So, dan hubungan dia dengan staff, dengan jaga, dengan Pak Gad dan sebagainya baik. Maksudnya bila kata ringan tangan lah. Bila diperlukan bantuan, mereka ni pantas untuk memberi bantuan. Tapi setakat ni Alhamdulillah lah, praktikum yang lepas pun so far kita tak ada masalah. Pelajar-pelajar, guru pelatih ni Alhamdulillah terbaik. Okay, semoga dapat diteruskan lagi ya. Okey. Okey, untuk perancangan ini kita dah ada dalam format tu nanti. Ini format penulisan ya. Objektif. Dan saya tunjuklah sekali lalu contoh RPH yang di peringkat IPG ya. Okey. Ini maklumat penting ini dekat pelaksanaan pengurusan masa. Ada juga dalam kalangan pelajar ni yang masih sampai nak habis praktikum pun masih bermasalah dalam menguruskan masa. Jadi harap dapat bimbingan daripada guru-guru pembimbing semua. Okey. Seterusnya maklumat penting guru pembimbing harap dapat pastikan pelajar dapat melaksanakan pengajaran dan tak adalah ada masalah yang tak boleh dikawal ataupun tak dapat dikesan masa mereka ni melaksanakan praktikum di sekolah cikgu. Dan satu lagi, pelajar ini tidak dibolehkan mengetuai, kata bawa kereta, bawa pelajar dan sebagainya. So mereka kena kalau setakat pembantu tu dibolehkan sebab dia belum kata dapat lesen penuh lah. Okey cikgu. Dan satu lagi kan kehadiran.
mohon cikgu-cikgu tengok kehadiran. Kalau MC yang pelik-pelik tu mohon dipantau, dan dia ada satu orang khas untuk permasalahan apa kata etikanya, kehadirannya apa, kita report awal, buat pelaporan awal pada pensyarah yang datang membimbing nanti, pensyarah yang menyelia nanti buat report, dan kita akan salurkan terus ke unit praktikum. Kita tak nak permasalahan ni jadi panjang sampai tidak dapat dibendung. Okey, sekali lagi terima kasih untuk segala yang cikgu berikan kepada guru pelatih nanti, insya-Allah. Okey. Saya tak ada ini untuk pelajar, kawalan kelas dan sebagainya. Jadi setakat itu sahaja taklimatnya. Ada apa-apa pertanyaan tak? Clear tak? Kena tanya apa-apa yang terutama pada cikgu-cikgu yang baru pertama kali jadi guru pembimbing. Assalamualaikum. Ya, cikgu. Saya nak tanya untuk yang ERPH tu, Okey. dalam minggu ni cikgu praktikum tu memang kena hantar ke macam mana ya? Minggu ni sepatutnya dia baru dapat jadual ke, sebab minggu baru kan, dengan baru kelang kabut lagi sebenarnya. Kalau minggu ni biasanya di-excusekan minggu depan kena hantar daripada minggu ni. Oh, sebab guru praktikum tu dah hantar ERPH kepada saya, tapi dia hantar pada minggu yang ketiga, sebabnya minggu ni kan kami ada exam kan dengan minggu depan. Betul, tapi pelajar ni itu seperti yang saya maklumkan tadi, pelajar ni dah kena buat perancangan, cuma dalam catatan dia tulis dibawa ke hadapan. Maksudnya dia kena tukar tarikh lah, sebab dia bagi tarikh kat saya yang minggu ketiga. Oh tak, dia setiap minggu tu dia kena buat, bermula daripada minggu pertama. Okey, terima kasih. Baik. Okey, so ada lagi? Pengajaran berpasangan. So maksudnya cikgu, pelajar ni dia orang ikut Carol. Biasanya dia orang datang 2 orang, satu sekolah 2 orang. Betul Carol? Betul Puan. Okey. Jadi kan cikgu, maksudnya pengajaran berpasangan ni, Carol dengan kawan ni seorang lagi akan mengajar satu kelas yang sama. Mungkin Carol, kalau kelas tu kelas Carol mungkin akan ambil langkah 1, 2, Carol ambil, langkah 3, 4 kawan dia ambil. So kita nak lihat bagaimana kerjasama pelajar ini mengajar secara berpasangan supaya sekolah seorang je pun boleh juga sebenarnya. Saya tak berapa ni lah. Cikgu Jamilah seorang je ya. Option map pun seorang ya. Okey. Tapi di situ ada tak praktikum yang lain? Cikgu Jamilah? Sama sekarang. Okey, ada. So kalau kita nak wujudkan juga pengajaran berpasangan ni, mungkin katakan Carol Maths, seorang lagi RBT. Jadi penerangan konsep tu mesti Carol yang buat supaya tidak salah konsep mengajar. Okey. Dan yang pengajaran yang untuk yang langkah yang seterusnya macam aktiviti kumpulan. So kita kita bukan melihat pada konten dia, kita lihat bagaimana dia menguruskan kelas. Okey. Jadi kat situlah fungsinya pengajaran berpasangan, supaya kita nampak bagaimana pelajar ini bekerjasama. So buat juga. Cuma katakan yang kalau seorang lagi tu RBT ataupun sains, jadinya pengajaran konsep tu major yang buat. Ataupun elektifnya yang buat, dan latihan aktiviti kumpulan pasangannya yang buat, yang bukan option tu buat, supaya tak jadi salah konsep lah. Okey, itu antara yang kita boleh, sebab kita nak, kalau boleh kita nak tengok bagaimana mereka ni boleh berkolaborasi sesama dia, walaupun bukan option tetapi dia masih boleh mengatasi. Ataupun kan kita pergi sekolah, perasan tak? Bukan kita mengajar option kita semua pun. Macam-macam option diberi. Jadi kita nak mereka ini bersedia. Walaupun subjek apa yang diberikan di hadapan mereka, at least pada fasa pelaksanaan aktiviti kumpulan tu dia boleh handle. Kan? Jadi ingat ya, Carol, pengajaran berpasangan still kena buat dan kena ada rekod dia tu. Boleh Cikgu Jamilah?
Ya, boleh. Cuma Maths, penerangan konsep mesti cikgu Maths yang buat. Itu kalau tidak ada. Tapi kita nakkan juga pengajaran berpasangan berlaku. Jadi kena macam tu. Okay, boleh cikgu? Okay. So, ada lagi apa-apa persoalan? Kira dah dapat jadual? Okey, baik. Carol, dah dapat? So macam mana semua pelajar-pelajar ataupun guru pelatih sekolah cikgu dah ada jadual kot ya? Cuma macam cikgu Nabila kata tadilah, minggu ni kan peperiksaan je kan. Jadi memang itulah kekangannya, tapi make sure that make sure that mereka ni buat dia orang punya perancangan semester, buat semua tu lah. Sebab lagilah free kan, dia tak mengajar, cuma dia merancang sahaja. Jadi dia kena siapkan rancangan-rancangan semester. Okey. Maksudnya Cikgu Maiza ada pertukaran guru tu macam mana, saya tak faham. Maisha, Cikgu Maisha tadi. Ada cuma macam sekolah saya semalam yang buka option, cikgu yang dapat tu buka option. Jadi hari ni kami baru nak tukar guru yang lain lah. Yang bimbing dia tu buka option dia. Sebab semalam taklimat baru kami tahu yang tak boleh yang buka option kan. Betul. Jadi kami dah tukar, jadi jadual tu kena tukar lagi lah. Yang tu kami baru buat pertukaran baru lah jadual. Tak apa, boleh lagi insyaAllah. Okey, itu saja. Okay, terima kasih banyak. Okey, cikgu-cikgu ada lagi? Orang claim nanti cikgu Litken ya, cikgu Tong. Selamat petang Puan Rosmah. Ya. Saya nak tanya sikit tentang itu Bora PR1 iaitu Bora PR. Okey. Di sana ada itu komponen D itu tema yang difokuskan. Okay. Adakah itu tema yang disebut tadi? Adakah itu tema yang disebut oleh Puan tadi? Dia ada tema yang difokuskan, betul? Maksudnya apa tadi itu tema kan? Ya, betul, dalam PR1 ada tema yang difokuskan. Tema. Kita tengok dia boleh tak dia punya mantap tak dia punya fokus tu. Dan kalau ni kita boleh bimbing lagi lah. Lagi satu itu kemarin Insania. Misalnya, okey. Ya, dia ada 9 sekarang. Itu dia sana tertulis pilih KI. Maksudnya di tak semestinya semua pun kena ada ke atau pilih yang ada. Dia mesti berkenaan dengan, maksudnya kita tengok dia punya keseluruhan RPH dia tu, mesti pilih KI yang kena dengan perancangan dia, aktiviti dia hari tu. Dia tak boleh sembarang ambil je dia punya KI. Okey. Faham. Baik, terima kasih. Okey, cikgu-cikgu ada lagi? Saya ni dah tahun ke-16 dia jadi pensyarah praktikum ni, penyelarahan praktikum. Okey, Cikgu Ahmad Nazar, ya. Assalamualaikum Puan. Ya, salam. Okey, sekarang ni pelajar praktikum ambil tahun 4. Okey. Dia dalam masa sebulan ni, adakah lepas buka sekolah tahun bulan 3 nanti dia ikut sekali ke atau dia kena ubah lain pula? Itulah yang saya dan kami tengah anukan dengan sekolah sebenarnya. Sekarang terserah dengan sekolah. Katakan dia kata tahun 4 ni dia ambil, kalau cikgu nak teruskan dia bawa terus ikut pelajar ni, so lebih baik sebenarnya sebab dia dah kenal pelajar. So di perancangan dia tu akan berubah lah. Jadi dia akan ambil separuh tahun 4 ni punya perancangan. Itu saya kata tadi, kalau dia ada terus mengajar yang tahun 5 kan cantik, dia terus ikut je. Kita bagi dia terus. Tapi apa-apa terserah pada sekolah. Kita cuma menyarankan. Okey, baik-baik. Jadi kalau dia ikut tu cantik lah. Dia tak payahlah nak kenal pelajar baru dalam masa berapa
minggu je kan lepas tu. Tak banyak tak sampai sebulan pun. Sebulan lah, sebulan. Ya, 4 minggu macam tu je. Itu pun dah nak habis. Bila nak habis dah ada pencalonan cemerlang. Jadi dia dah kalau dah berubah pelajar dia ada masalah sikit lah pada pelajar, pada guru pelatih ni. Okey, baik. Ya, okey. Boleh cikgu? Okey. Ada persoalan lagi? Okay, Cikgu Tong? Ya. Sorry nak tanya sikit tentang itu KK ya. Sebab sekolah sekarang sudah habis itu aktiviti co-curriculum. Bagaimana dengan itu saya ingat nampak dia orang kena ada satu, dia Cikgu Tong dan cikgu-cikgu semua, guru pelatih ni kena ada 2 kali penyeliaan untuk KOKO. KOKO pelajar ini ada tak ada, okay, on paper kena buat RPH 12 minggu KOKO. Okay, tu kena clear ya. Ada tak ada dia kena bimbing, kita bimbinglah dia buat RPH, ikutlah apa KOKO yang dia ambil. So dia minggu pertama, so dia kena ada ambil dari cikgu yang untuk tahun depan punya ke, RPH-nya, dokumennya kena buat. Okay, cuma pelaksanaannya KOKO memang tak ada kat sekolah kan, dah habis dah. Okay, jadi untuk penyeliaan cikgu dan juga penyeliaan pensyarah, hari penyeliaan tu kalau boleh diadakan pelajar untuk pelaksanaan. Sebab kita tengok macam mana dia laksanakan juga KOKO tu. So hari yang berkaitan, mana untuk cikgu bimbing dia, untuk pensyarah datang bimbing dia PR1, pensyarah akan ada 2, satu PR1 dan satu PR2 untuk markah. Jadi guru pelatih ini perlu melaksanakan pengajaran KOKO sewaktu penyeliaan datang. Boleh cikgu? Boleh. Faham ya? Cuma yang lain-lain tu sebab susah kan kita nak kumpul pelajar kan. Sebab KOKO dah tak ada. Yang lain-lain tu dokumennya kena ada. Okey, boleh cikgu? Ya, ada persoalan lagi? Boleh, Cikgu Siti Rumiza. Okey. Cikgu Tong? Tak apa, tanya je. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab. Cuma kalau boleh kita tak adalah kes-kes yang macam ingat dah dulu yang kes yang pelajar itu minor maths juga tu, yang pelajar yang meninggal dekat Kemboja ke Vietnam ke tu. Dia pelajar sebenarnya dia ada kes masa praktikum juga tu. So kita tak nak kes yang sampai macam tu dia gagal dan sebagainya. Okay. Jadi apa-apa mohonlah cikgu buat report awal ataupun harap-harapnya Kero dengan kawan-kawan ni tak ada masalah lah. Kita tak nak fikir yang tak baik. Cuma kalau ada berlaku laporan awal kena buat. So kita ada evidence, bukti yang berrekod lah. Supaya apa-apa yang berlaku kita ada record. Okey. Boleh? Cuma nanti cikgu-cikgu minta ya borang claim semua daripada guru pelatih. Dia orang akan bawa. Okey. Ada persoalan lagi? So kalau tak ada, saya mohon maaf. Kalau ada sebarang permasalahan, boleh kongsikan slide talimat. Okey, boleh. Macam mana saya nak bagi ya? Saya bagi pada student boleh? Puan bagi dekat saya, tak apa Puan, nanti saya WhatsApp Puan. Lepas tu saya share dalam grup matematik yang sama dengan login saya. Okey. RPH pun sekali ya Carol? RPH pun sekali. Tak, kamu bagi nanti RPH, adakah saya bagi soft copy hari tu? Yang Puan bagi hari tu saya dah share dah dalam grup. Maksudnya pelajar nanti mintakan kawan sharekan ke semua ya? Saya bagi nanti suruh kawan-kawan share dekat guru pembimbing. Boleh. Saya bagi kat kamu dengan WhatsApp saya ya. Okey, baik Puan. Okey. Ada lagi? So saya punya slide sebenarnya tidaklah ni. Orang kata inilah ulangan-ulangan yang berlaku. Sejak PKP ni hari tu ada sejak hari tu katanya saya perbetulkan sebab saya dengar war-warnya nak di portfolio.
Lepas tu tadi taklimat kata kamu masih hard copy lagi. Jadi tak dan nak diperbetulkan sebab taklimat tadi pun habis lewat tadi. Okay. So ada apa-apa kalau tak ada apa, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada semua cikgu kerana kesudinya. Okey, kerana sudi membimbing adik-adik, guru pelatih kita supaya mereka ni cemerlang untuk menjadi bakal pengganti kita nanti. Okey. So kalau tak ada apa-apa, saya mohon undur diri. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Okay, minta maaf kalau ada sebarang salah silap saya ya. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Okay. Okay cikgu, boleh ni ya. Maaf ya cikgu, saya tu Cima baru join, dah habis. Cikgu Zaidatul, kalau ni saya akan share. Cikgu sekolah mana ya Cikgu Zaidatul Cima? Saya sekolah SK Cepu pun. SK Cepu, okey. Sekarang saya slide ni. Cikgu ada apa-apa nak tanya ke? Tak apalah, nanti saya rujuk slide. Boleh. Okey. Semua slide nanti saya akan bagi pada pelajar. Dia orang akan share pada grup ya? Ya, baik. Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih semua.